Selamat pagi. Hari ini saya akan menemu ramah seorang murid berbangsa India yang beragama Hindu, di mana dia pernah merayakan sambutan Thaipusam bersama keluarganya. Baiklah, boleh nyatakan nama adik dan umur? Nama saya ialah Syarwi Ana Lagi Chandra. Saya usia 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gangga Pulai. Dan nama adik saya ialah Kavi Priya. Baiklah, syukur. Adakah adik pernah merayakan sambutan Thaipusam? Saya pernah merayakan Thaipusam sekurang-kurangnya 4 kali. 4 kali bersama siapa? Bersama keluarga saya. Bersama keluarga. Baiklah, apa tujuan adik merayakan sambutan Thaipusam ni? Untuk mendapat banyak pahala dan menyucikan diri dan menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Biasanya di mana adik Syarwi merayakan Thaipusam ni? Kami merayakan di Batu Cave kerana itu tempat menyucikan diri bagi penganut India. Penganut agama Hindu lah. Setiap tahun adik pergi di Batu Cave kan? Tak, kadang-kala saja. Kadang-kala sajalah. Kalau maksudnya, kalau adik nak merayakan Thaipusam yang lebih besar, pergi ke sana. Kalau yang biasa di kuil-kuil biasa saja. Biasa pergi dengan ayah dan ibu. Adakah mereka mengajar Syarbin bagaimana nak melakukan upacara Thaipusam tersebut? Yes. Contohnya bagaimana? Contohnya mak bapak saya mengajar supaya berpuasa selama sebulan. Puasa selama sebulan. Lagi? Dengan makan sayur-sayuran. Kemudian pada hari Thaipusam tu? Pada kemudian Thaipusam, kita pembawa kawadi akan menaiki 272 tangga Batu Cave dan meletak Deva patung Subramania di depan dewa-dewa semua. Baiklah, itu untuk mereka yang membawa kawadi lah. Baiklah, adakah adik pernah membawa kawadi? Tidak. Ayah dan ibu? Pernah. Ia cuma 2 kali atau 3 kali saja. Membawa kawadi itu. Kalau Syarbin pergi menyambut Thaipusam tu, apa yang Syarbin bawa ke kuil tersebut? Membawa buyung, susu lembu. Lepas tu bawa yang India panggil untuk letak sambrani, udapati and sudo. Bawa ke kuil tersebut lah. Yes. Apa perasaan Syarbin ketika merayakan Thaipusam? Sangat seronok apabila menyambut perayaan Thaipusam, dan sangat sakit apabila membawa buyung yang berisi dengan susu di atas kepala. Sangat sakit tu maksudnya berat ke? Ya. Dia kena penuh. Kena penuh. Habis kalau contoh ayah Syarbin bawa kawadi tu, sakit ke? Sakit. Dia kena jalanlah sepanjang 1 kilometer ke tempat ibadat. Sakit jugalah, tapi kena bertahan. Yes. Boleh ceritakan sambutan Thaipusam yang pernah Syarbin lakukan? Boleh. Ya, cuba ceritakan. Masa saya tahun 5, bapa saya suruh pergi botakan rambut. Saya tanya kenapa nak botakan rambut. Bapa saya cakap supaya mendapat pahala lah, dan kamu boleh belajar bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan kamu. Okey ayah, saya pergi botakan rambut. Dan saya juga membawa buyung yang berisi susu yang penuh di atas kepala di tampoi. Ada juga di kota tinggi. Baiklah. Cikgu nak tanya, adakah Syarbin bila dah dewasa nanti akan terus mengamalkan atau menyambut Thaipusam ni? Ya. Ya. Sebab Syarbin rasa tu Thaipusam tu bagaimana? Sangat seronok lah. Sangat seronok lah.
Mesti buat lah. Mesti buat untuk dapat pahala. Setiap tahun kena buat. Setiap tahun. Tapi setiap tahun boleh. Kalau tahun tu tak buat? Tak apa. Sebab kalau dewasa tak boleh buat lagi. Muda cuma umur 18 tahun ke bawah boleh buat. 7 tahun ke bawah tak boleh buat. Buat apa tu maksudnya? Mengangkat buyung yang berisi dengan susu. Tak boleh bawa. Untuk 12 tahun ke atas pun boleh bawa buyung. Cikgu yang kajian yang pernah cikgu buat, dia kata boleh bawa bunga ke, buah-buahan, bagaimana boleh? Boleh. Boleh juga. Baiklah. Terima kasih Syarwin kerana beri kerjasama untuk cikgu membuat temu ramah ni. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menemu ramah rakan saya untuk memberi sedikit sebanyak maklumat mengenai perayaan Thaipusam yang pernah beliau sambut. Baiklah, boleh nyatakan nama penuh, pekerjaan dan umur Cik? Selamat pagi, Cikgu. Saya ni, nama saya Atiswari, anak perempuan Ayah Sami. Saya seorang guru dan saya sedang mengajar di Sekolah SD Kota Pelai. Dan umur saya sekarang ni 40 tahun. Baiklah. Apakah tujuan Cik Atiswari menyambut perayaan Thaipusam? Tujuan saya menyambut perayaan Thaipusam saya ni, Thaipusam ni kita dah daripada kecil lagi kita dah kenal Thaipusam ni. Tujuan utama ialah untuk membayar nazar. Okey, membayar nazar iaitu apa niat kita yang pernah kita capai dan belum capai. Jadi perayaan ini dilakukan untuk Dewa Murugan. Dewa Murugan. Jadi membayar niat tu dengan cara satu, ada yang memberikan sedekah rambut, ada yang membawa susu di atas kepala dan susu tu akan diberikan kepada Dewa Murugan. Itu adalah cara kita membayar niat. Jadi benda tu sebenarnya kita buat sama ada sesuatu yang hendak dicapai. Contohnya macam saya ni yang masih bujang lagi, belum kahwin lagi. Sekiranya saya ingin mendapatkan suami yang baik, ingin melangsungkan rumah tangga, jadi niat saya begitu. Apakah penting untuk Cik Atiswari merayakan perayaan Thaipusam ni setiap tahun? Untuk saya, ia menjadi sesuatu yang penting untuk saya sambut sebab perayaan ini ataupun upacara keagamaan ini telah dikenalkan kepada saya sejak saya kecil lagi lah. Daripada ia asasnya datang daripada ibu bapa saya. Jadi ibu bapa telah melatih saya untuk setiap kali sambutan ini diadakan untuk pergi ke kuil dan pergi sembahyang dan untuk melakukan seperti membayar. Baiklah, bagaimana pula sambutan Thaipusam ketika Cik Atiswari kanak-kanak berbanding dengan masa kini? Kalau saya zaman kanak-kanak dengan masa kini, jika saya buat perbandingan dia, ada banyak beza dia. Contohnya waktu kita kanak-kanak kita tak kenal apa-apa. Kita tidak tahu macam waktu tu tak berapa tahu secara mendalam. Jadi ibu bapa kita dia akan membawa kita ke tempat sembahyang, temple, kuil. Setiap kali kita pergi, dia suruh kita sembahyang cara begini-begini, dia ajar kita sembahyang, kita ikut. Kita sembahyang. Tapi waktu kecil-kecil, saya rasa saya belum pernah membuat apa, kita tak tahu apa tu nak membayar nazar. Tetapi bila dah mula dewasa, jadi tahulah kita ertinya nazar. Jadi kita mula membuat cara membayar nazar. Baiklah, saya tanya secara peribadi. Sekiranya Cik Atiswari ataupun penganut agama Hindu membuat sesuatu niat dan ianya tercapai tetapi Cik tidak membayar nazar di kuil tersebut kepada Dewa Murugan, adakah apa-apa akan berlaku? Soalan dia. Okey. Selalunya lah setahu saya, so far saya pernah tengok daripada pengalaman saya, sesiapa yang membayar niat tu walaupun dah berapa tahun pun, tapi ni benda tu macam sesuatu janji.
Kalau dah dijanji, dia mesti lakukan janji itu. Tetapi sekiranya dia tidak melakukan janji itu, dia mungkin akan mendapat peringatan. Contohnya sesuatu kecelakaan atau kerumitan atau kesusahan berlaku dalam keluarga itu mengingatkan dia untuk menunaikan janji. Janji tersebut. Ya. Maksudnya tidak kisahlah tahun ni tak boleh kita mula dengan Ya, kalau tahun ni sekiranya dia mungkin ada dari segi perbelanjaan, pergi nak buat tak boleh, ataupun ada kalau sekiranya wanita, contohnya wanita bukan 30 hari dia waktu hari tu hari Thaipusam tu mungkin dia tidak boleh pergi ke tempat, dia uzur. Jadi bila seseorang wanita uzur, memang niat tu tidak boleh dibuat. Jadi mungkin dia akan postpone untuk tahun berikut. Baiklah. Soalan saya seterusnya, adakah Cik Atiswari melihat berlakunya kemerosotan nilai ataupun hakikat nilai terhadap tamukan Thaipusam pada masa sekarang? Sejauh pendapat saya rasa tidak. Sebab sekiranya setiap tahun di Malaysia ni Thaipusam secara besar-besaran disambut di Batu Cape, di Pulau Pinang. Pulau Pinang ada sebuah temple, ada sebuah kuil Balasubramaniam di Pinang, dan juga di beberapa kawasan di Johor Bahru. Tetapi yang paling grand sekali ialah di Batu Cape dan di Pinang, dan juga di Ipoh. Ada sebuah lagi temple di Ipoh. Jadi saya rasa setiap tahun bila mereka, kalau kita nak tahu apakah yang berlaku di Penang, kita tengok kita menonton melalui televisyen. Jadi bila kita tengok dia punya ratio dia, ada peningkatan penganut. Setiap tahun ada peningkatan penganut yang pergi untuk membayar niat, ataupun yang memang mereka ni jenis yang sembahyang saja walaupun mereka tidak menunaikan niat. Menurut kajian saya, Thaipusam yang dirayakan di Batu Cape itu untuk semua penganut agama Hindu dari seluruh dunia, bukan untuk daripada Malaysia sahaja. Ya, sekiranya orang tu because ada yang imigran datang tinggal di Kuala Lumpur. Jadi bila ada upacara ni, bila hari Thaipusam tu dia orang tahu hari ini adalah hari Thaipusam, jadi mereka akan mencari kuil Dewa Murugan dan mereka akan pergi ke kuil Dewa Murugan untuk menjalankan upacara keagamaan mereka. Baiklah, soalan saya seterusnya, apakah pandangan Cik Atiswari bahawa perayaan Thaipusam ni masih lagi patut diamalkan ataupun masih relevan untuk masa akan datang? Pada pendapat saya sendirilah, saya rasa sambutan Thaipusam ni perlu dikekalkan, tetapi secara aman dan ikut tradisi-tradisi yang patut dikekalkan lah. Jangan dia terpesong, sudah memadai. Dan kenapa perlu dikekalkan ialah sebab mana-mana agama tu, nilai keagamaan itu perlu ada pada seseorang insan. Jadi bila nilai keagamaan itu ada pada seseorang individu tu, maka secara automatik sahsiah dia terbentuk, nilai-nilai murni dia terbentuk, sebab semuanya dah didapati daripada sebuah agama. Itu pendapat. Jadi perlu dikekalkan. Dikekalkanlah. Yes. Baiklah. Terima kasih kepada Cik Atiswari kerana memberikan banyak kerjasama untuk saya membuat tabung ni, dan saya harap Cik Atiswari akan lebih menjadi penganut agama Hindu dan merayakan Thaipusam dengan lebih baik. Terima kasih atas ucapan Cik Faizal. Boleh nyatakan nama penuh Makcik? Saya nama Dorawati. Dorawati. Umur Makcik berapa tahun? 68. 68 tahun. Tak tahu Makcik merayakan Thaipusam? Tahu? Tak tahu merayakan Thaipusam. Kenapa Makcik nak merayakan Thaipusam? Tujuan? Saya ada Thaipusam tapi kita punya suka lah mau pergi ke sana ambil susu, ambil tahu dia apa boleh lah. Orang pergi sana beli susu, tuang itu suami itu Murugan. Thaipusam sama dia dari. Jadi kita orang mau pergi
kita ingatlah kita mau pergi dia punya tempat, kita angkat susu, angkat kau di macam. Kita ingatlah saya mau bikin awak macam. Kalau penting ke makcik setiap tahun nak merayakan Thaipusam? Penting. Kalau contoh makcik tak merayakan, tak sambut tahun ni, apa makcik rasa? Kalau kita rumah apa ada problem, alhamdulillah. Ada apa-apa orang meninggalkan, kita biasa kompan rumah kita, dia tak boleh lah, kita tak miskin, rumah tak bersih, alhamdulillah. Kita ingat lagi. Kalau ada diri kita tak betul, tak boleh. Kalau semuanya bagus, kena pergilah. Macam mana makcik merayakan Thaipusam masa makcik kanak-kanak? Betul. Ada kita ya tiap-tiap tahun lah pergi. Tiap-tiap tahun makcik pergi dululah dengan masa kanak-kanak tu dengan mak ayah. Mak ayah orang dia kasi ajar saya orang lah macam ini. Pergi ke sana, beli suka apa lah dia orang ingat kita anak ya macam ada problem. Kalau itu sudah baik ya, saya panggil dia angkat susu, angkat tahu macam. Makcik pernah ke ambil yang bawa kawadi? Tak pernah. Bawa susu je lah. Bawa susu kan boleh. Bukan. Dia susu. Kita ingat macam kita mau bayar sama dia ya. Itu susu macam mana mau bayar, itu macam lah kita bikin. Kalau bikin tahu dia, kita sebelah satu, sini satu, ambillah, sabarlah. Tapi kalau kita mau ambil sini ya, itu pun boleh. Maksudnya tak kisahlah bawa yang kawadi ke, bawa susu ke. Ya, kita ingat macam mana mau terima sama dia. Yang penting nak main. Tapi sekarang suami makcik ada lagi? Ada. Jadi makcik pergi mana ke setiap tahun? Saya tak pergi ke rumah. Saya pergi sini ada satu kuih besar. Saya pergi sini. Dekat. Sini dekat aja. Saya boleh jalan pergi lagi. Saya tahu ada. Pergi dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan. Setelah ada kawan, dia pergi pagi. Aku bikin habis balik. Ada pandangan makcik, orang muda sekarang masih lagi kuat mengamalkan Thaipusam? Ada jugalah. Tapi ada juga tak yang kata Thaipusam dah tak penting ke? Ya. Orang suka lah, dia orang mau pergi tengok aja, dia tak amat sama dia, apa-apa tak ada ingat. Saya mau ini macam tak ada ingat dia. Tak payah lah bikin macam apa pun, tak payah dia orang bikin. Kita ingat, ini tahun saya mau bikin macam. Kalau berapa tahun saya mau bikin macam janji sama dia, kita mau kasih akhir gitu lah. 9 tahun kah, ada orang sakit lama dia orang sakit punya ya. Saya bilang dia sampai hidup dia bikin itu. Dia angkat kawin. Ya. Ada sikapnya ya, budak-budak yang pakai sikap kan. Dia mau bapak suruh dia ingat. Dia ingat dia sampai Allah besar janji sama dia yang tak tahu. Macam makcik sekarang, adakah macam masa makcik muda makcik ajar anak-anak makcik? Ajar juga macam itulah. Makcik
makcik ajar anak-anak makcik lah. Ya. Itulah kalau pada pun ada pun dulu janji dia punya itu mau kasih apa ya sudah. Jadi soalan akhir saya, perlukah orang India sekarang terus mengamalkan Thaipusam? Ada. Mesti amalkan. Orang yang suka sekarang saya pernah cakap dengan Tak pada pendapat makcik, mesti amalkan tak? Patut tak? patut. Patut amalkan lah. Patut. Kita orang tua berhenti mesti. Orang tua pun mesti mau pergi golongan Mula pun apa pun dia orang suka pergi. Kalau suka dia punya pasal lah. Mana-mana pergi pun dia orang pergi lah. Tengok-tengok macam jalan-jalan macam pun ada itu. Penting dia apa-apa tak ada cakap dia nikah, dia mau bikin nikah itu kah, tak ada apa-apa janji dia tak payahlah. Dia orang jalan-jalan aja lah, tengok aja lah. Jalan-jalan pun tak apalah. Tak apalah itu tak ada. Terima kasih makcik.